صلى الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم صلى الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأهدي إلى هجرة محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظيم خصوصا إلى مضيف محمد عبد الوكيل الصالح الحسني وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا المرحوم الشيخ والمرحومة السيدة نورلا بنت حسن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. Saya tak pakai mask boleh tak masalah. Tak kesamat. Tuan-tuan pun saya tengok ada tak pakai mask ke? Apa? Sama bayar kan? Tak selesa pula. Kalau tuan-tuan tak bercakap tak apa. Tapi Ustaz Hafiz cakap bahawa berita hari ni kata penceramah dia bolehkan buka. Betul? Wallahu a'lam. Dekat masjid mungkin tak kacau lah. Tapi dekat kedai makan tengok dalam YouTube WhatsApp polis tegur tu sama mana bagi IC tu sama mana. Sebab kita pun maksudnya ada apa yang dia kerajaan buat ni ada tujuan yang tuan untuk membendung virus ni. Kalau tidak lagi bertambah teruk kan. Berdoa sama-sama tuan. Moga-moga Allah SWT selesai masalah COVID ni. Sekarang nampak pula cuaca dah panas pula. Ni tuan-tuan, sebab ada kata ramalan daripada WHO. WHO ni apa dia panggil? Kesihatan antarabangsa. Dia kata 5 tahun akan datang kemarau besar akan melanda dunia tuan-tuan. 5 tahun yang akan datang. Maksudnya benda ni Allah Akbar. Kita kena bersedia tuan-tuan. Apa yang berlaku ni semuanya ada disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita sedang menunggu tanda-tanda kiamat besar. Hampir ke semua tanda-tanda kiamat kecil sudah berlaku. Baru-baru ni tuan-tuan pun dah maklum yang berlaku letupan di Beirut, Lebanon. Padang jarak padang tu kukuh. Allah meletup melibatkan jarak dia. Allah tu untuk pengajaran digital tuan, sama-samalah. Lebih-lebih lagi untuk diri saya sendirilah. Kita perlu bersedia daripada sekarang tuan, persediaan kita. Dengan ilmu kita, amalan kita, keikhlasan kita, kita mengolah kepada Allah SWT.
kekuatan tuan untuk istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam melaksanakan, mengamalkan segala ilmu yang Allah kurniakan kepada kita. Dan moga-moga Allah SWT pilih kita di antara hamba-hamba ni yang mengamalkan segala ilmu yang Allah SWT anugerahkan kepada kita, ikhlas semata-mata kerana Allah. Ilmu, amalan, ikhlas. Ini 3 perkara ni. Ilmu, amalan, ikhlas. Dan jangan lupa tuan-tuan, isteri kita, anak-anak kita tuan-tuan, selamatkan mereka tuan-tuan. Yang kita selamatkan diri kita seorang je. Itu tanggungjawab kita lah. Kita sebagai suami, sebagai bapa, isteri kita dan anak-anak kita tuan-tuan. Kita berada di dunia akhir zaman. Wallahu a'lam. Di mana tuan-tuan? Maka surat 90 dam dan jenisnya. Betul. Okey. Dam dan jenisnya. Sikit lagi tuan. Apa dia? Ihsan. Atas lagi. Ihsan. Apa maksud ihsan? Tengok. Kita masih membahaskan lagi masalah haji dan umrah tuan-tuan. Perkataan ihsan maknanya kepung atau tahan atau tegah. Ini lagi sudut bahasa ihsan. Yang dimaksudkan di sini, apa kata tuan guru kita? Maksud di sini iaitu orang yang telah niat ihram haji atau umrah atau kedua-duanya sekali, dikepung atau ditegah daripada menyudahkannya. Bukan sebab tu yang tak boleh nak teruskan. Orang yang kena tegak itu ada 6 macam. Ihsan maksudnya orang yang telah niat ihram haji ataupun umrah atau kedua-duanya sekali, haji dan umrah, dikepung atau ditegah daripada menyudahkannya. Orang yang kena tegak itu ada 6 macam. Mungkin tak berlaku pada diri kita, tapi berlaku pada orang lain juga. Yang pertama, ditahan oleh musuh daripada masuk ke Mekah, hendak meneruskan kerjanya. Ditahan oleh musuh daripada masuk ke Mekah, hendak meneruskan kerja. Yang kena tahan, pompak ke ataupun yang lain. Yang kedua, tertahan dengan sebab kena jail dengan aniaya. Orang fitnah dia boleh tangkap, masuk jail. Dia tak boleh nak teruskan umrah ataupun haji. Yang ketiga, hamba ditahan oleh penghulunya. Hamba dia dah niat ihram, tiba-tiba dia punya ketua dia punya penghulu dia, tuan dia datang tangkap dia. Tak boleh nak teruskan. Yang keempat, isteri ditahan oleh suaminya. Yang kelima, bapa atau datuk menahan anak atau cucunya. Yang keenam, piutang menahan yang berhutang. Piutang ni maksudnya orang yang bayar hutang. Orang yang bayar hutang. Dalam bahasa kita dia panggil piutang. Piutang menahan yang berhutang, yang mampu membayar. Segala jenis ihsan ini harus orang itu tahallul dengan menyembelih seekor kambing di mana tempat kena tahan itu. Setelah sembelih, bercukur dengan niat keluar daripada ihram. Jika tidak dapat kambing atau tidak dapat dengan harga yang berpatutan, lemak, kenalah tafsirkan harganya dan dibelikan makanan, diberi kepada fakir miskin beberapa cupak yang dapat tiap-tiap seorang diberi secupak. Dan jika lemah juga, tidak mampu juga, kenalah puasa ikut banyak cupak makan itu.
dikira sehari secupak, tidak wajib qada atasnya. Dalam bahagian puasa ini tidak dikendaki puasa dahulu, malahan boleh bercukur niat keluar daripada ihram, lepas tu baru puasa yang boleh lakukan di mana-mana tempat. Maksudnya siapa yang mampu puasa, kalau dia nak bercukur dulu tak ada masalah. Lepas tu dia nak puasa kemudian pun boleh, tak ada masalah. Dia tidak syaratkan kena puasa dulu baru niat, baru dia bercukur. Tak. Adapun dam tadi ataupun makanan tadi hendaklah diberikan kepada fakir miskin. Diberikan kepada fakir miskin di tempat kena tahan itu. Tidak boleh dipindahkan ke tempat lain melainkan ke tanah haram sahaja, di Mekah saja. Bakal haji harus niat ihram dengan bersyarat, seperti katanya, sahaja aku berihram dengan haji. Jika ada uzur seperti sakit, aku bertahallul dan aku jadi halal. Bakal haji harus niat ihram dengan bersyarat. Niat ihram dengan ada syarat, seperti katanya, sahaja aku berihram dengan haji, jika ada uzur seperti sakit, aku bertahallul dan aku jadi halal. Maka harus ia bertahallul bila ada sakit dengan menyembelih kambing dan bercukur pada masalah yang pertama, dan jadi halal dengan sendirinya pada masalah yang kedua. Orang yang tidak dapat dan tidak sempat wukuf di Arafah wajib tahallul disudahi dengan umrah, kena satu dam dan wajib qada tahun hadapan. Ini berkaitan dengan ihsan, tuan. Yang seterusnya tadi insurnya dam dan jenisnya. Dam ni maksudnya denda lah. Hukum dam itu panjang, tetapi boleh diringkaskan kepada 4 bahagian. Di sini sebut dam ada 4 bahagian. Yang pertama dipanggil dam tertib dan takdir. Yang kedua dam tertib dan ta'dil. Yang atas ni takdir, yang keduanya tertib dan ta'dil. Yang ketiga dam takhir dan ta'dir. Yang keempat dam takhir dan ta'dil. Ini bahagian dam. Makna tertib itu tidak boleh dipilih daripada satu perkara kepada yang lain, melainkan jika lemah daripada yang pertama. Diikut tertib lah. Yang pertama macam ini, dan yang pertama macam ini, dan yang kedua macam ini. Kalau dia mampu yang pertama, dia tak boleh berpindah kepada dam yang kedua. Maksud takhir itu boleh dipilih. Kalau tertib tak boleh pilih, dia kena laksanakan yang pertama, baru pindah yang kedua. Makna takhir itu boleh dipilih daripada satu perkara kepada lain secara mutlak. Kalau ada dua dam, dia boleh pilih lah, sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Kalau tertib, dia kena selesaikan yang pertama. Kalau dia mampu lah. Kalau tak mampu, barulah dia boleh pindah kepada yang kedua. Makna takdir syarak telah menetapkan kadar barang yang jadi ganti. Makna takdir syarak telah menetapkan kadar barang yang jadi ganti. Yang seterusnya bahagian yang keempat dipanggil makna ta'dil. Makna ta'dil itu syarak menyuruh taksir harga dan berpaling kepada yang lain. Yang pertama, termasuk dalam bahagian yang pertama itu 8 perkara. Termasuk dalam bahagian yang pertama itu 8 perkara. Yang pertama dam tamattu'.
dam qiran, dam luput ukuf, dam meninggalkan ihram dalam miqat, dan seterusnya dam meninggalkan melontar, dam meninggalkan mabit di Muzdalifah, dam meninggalkan mabit di Mina, dan dam meninggalkan tawaf wada'. Ini tuan-tuan, ini 8 perkara yang masuk pada bahagian yang pertama, iaitu dam tertib dan takdir. Dam-dam yang 8 ini tertib, maknanya lazim, mesti disembelih kambing, tidak boleh ditukar dengan puasa, melainkan jika lemah daripada mendapatkan kambing. Dam-dam yang 8 ini tertib, maknanya lazim. Maksud lazim, mesti, wajib disembelih kambing, tidak boleh ditukar dengan puasa. Kalau nak tukar dengan puasa, dengan syarat apa? Melainkan jika lemah daripada mendapatkan kambing. Susah dapatkan kambing, barulah kita boleh gantikan dengan puasa. Tapi kalau kambing ada, kena dahulukan sembelih kambing. Dan takdir maknanya syarak yang menentukan kadar ganti itu, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, iaitu puasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji. Puasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji, dan 7 hari apabila balik ke negeri. Tuan-tuan, kalau tak boleh nak sembelih kambing, puasa. Puasa tu macam mana? Puasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari di negeri masing-masing. Kalau kita daripada Malaysia, selesaikan kat Malaysia lah. 3 hari tu dekat masa kita mengerjakan haji lah, kat Mekah. Ini tuan-tuan, ini yang pertama, yang masuk pada dam tertib dan takdir. Okey, yang seterusnya B, termasuk dalam bahagian kedua. Yang kedua apa? Dam tertib dan ta'dil. Apa yang masuk pada dam tertib dan ta'dil? Termasuk dalam bahagian kedua, dam, bukan jam tu. Betul kan ya? Kalau kitab saya ni huruf J salah. Betul kan? Bukan jam, dam. Termasuk dalam bahagian kedua dam, jima yang merosakkan haji dengan dam ihsar. Dam ini tertib, termasuk dalam bahagian kedua dam jima yang merosakkan haji dengan dam ihsar. Dam ini tertib, lazim, mesti disembelih kambing, tidak boleh ditukar dengan yang lain, melainkan jika lemah daripada yang pertama. Dan ta'dil maknanya syarak suruh taksir dan berpaling kepada yang lain menurut harganya. Maka orang yang jima' dalam ihram wajib atasnya dam seekor unta atau lembu atau 7 ekor kambing. Jika lemah, hendaklah ditaksirkan harga unta itu dengan wang. Tengok harga pasaran lah. Unta tu berapa? Seekor unta berapa? Jika lemah, hendaklah ditaksirkan harga unta itu dengan wang. Dibelikan makanan, disedekahkan kepada fakir miskin. Satu unta berapa contoh? 2,000 ke apa? Itu dengan nilai wang tu belikan makanan.
Dia sedekahkan kepada siapa? Fakir miskin. Bukan orang kaya tuan. Dia sedekahkan kepada fakir miskin. Dan jika lemah, duit pun tak ada, hendaklah puasa ganti daripada tiap-tiap secupak sehari. Contoh harga unta tu, harga unta tu sekian-sekian, lepas tu samakan dengan cupak. Berapa cupak boleh dapat dengan harga unta? Kalau contohnya 100 cupak ke apa, kena 100 hari lah puasa. Demikianlah dikiaskan. Saya ulang balik, jika lemah, hendaklah puasa ganti daripada tiap-tiap secupak sehari. Contohnya dia kena bagi 200 supak sebagai contohlah, 200 cupak. Maksudnya setiap secupak tu 1 hari. Demikianlah dikiaskan pada dam orang yang tertahan hendak menyempurnakan haji. Yang tadi ihsan atau umrah, bagaimana telah dinyatakan di bawah pasalnya. Ini tuan, ini yang termasuk dam dalam bahagian dam yang kedua, itu dam tertib dan ta'dil, iaitu jima masa haji. Berat juga ni. Yang seterusnya C ya. C ni yang masuk dam takhir dan takdir. Tengok balik atas sebelah. Bahagian yang ketiga dipanggil dam takhir dan takdir. Siapa yang kena dam takhir dengan takdir ni? Tengok nombor C. Termasuk dalam bahagian yang ketiga. Ketiga mana? Dam takhir dengan takdir. Siapa yang kena dam takhir dengan takdir ni? Menghilangkan bulu, itu orang yang menghilangkan bulu. Dam menghilangkan bulu, ini perkara-perkara yang larang dibuat. Dam menghilangkan bulu, dam membuang kuku, dam memakai bau-bauan, dam denda memakai minyak kelapa. Minyak kelapa ke minyak kepala? Minyak kepala kan? Bukan kelapa tu. Betul kan Memakai minyak kepala dan bulu muka. Dan dam memakai pakaian yang ditegah. Dia pakai pakaian berjahit sebagai contoh. Dam pendahuluan jima'. Pendahuluan jima' ni bercumbu-cumbu lah bahasa kita. Dia tak berjima', dia baru nak berjima'. Dia belum berjima' lagi, tapi dia dah bercumbu-cumbu. Contohnya bercium ke apa ke. Dan pendahuluan jima', dam mengeluarkan mani, mengeluarkan air mani. Dam jima' yang tidak merosakkan haji, iaitu jima' antara 2 tahallul. Dam ini dam takhir, maknanya boleh pilih mana suka. Dan takdir maknanya kadar yang telah ditentukan oleh syarak. Maka pada menghilangkan bulu 3 helai berturut-turut atau 3 kuku berturut-turut dan lain-lainnya, bolehlah ia pilih mana suka.
sama ada hendak disembelih seekor kambing atau memberi makanan 6 orang miskin, tiap-tiap seorang setengah gantang, atau puasa 3 hari. Ni tuan-tuan, ni dam ni dia ada longgar sikit, boleh pilih. Kalau kita buat apa yang disebutkan tadi, contohnya buang kuku, pakai bau wangian, pakai minyak wangi, dia punya dam, dia punya denda, kita boleh pilih sama ada nak sembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin, tiap-tiap seorang setengah gantang, atau puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Ni tuan. Okey, yang seterusnya tuan, nendi. Di ni mana tuan-tuan? Di keempat, bahagian dam yang keempat. Apa bahagian dam yang keempat? Dam takhir dengan ta'dil. Tengok balik muka surat sebelah. Okey, yang masuk nombor 4 ni, bahagian nombor 4 ni, cuba tengok apa yang masuk nombor 4 ni. Masuk dalam bahagian yang keempat itu dam balasan perburuan. Dalam ihram dia pergi berburu pula. Ini perkara yang dilarang. Dan balasan memotong kuku. 2 ni, 2 sahaja. 2 perkara sahaja yang masuk di dam ini. Takhir dipanggil, boleh pilih mana suka. Dan ta'dil, maksud ta'dil, syarak suruh taksir dan berpaling kepada yang lain menurut harganya. Apa maksudnya? Maka binatang atau pokok yang ada bandingan, bolehlah pilih sama ada hendak dikeluarkan bandingannya atau ditaksir harganya, dibeli makanan, disedekah kepada fakir miskin, atau puasa tiap-tiap secupak sehari. Dan jika tiada bandingan, hendaklah dikeluarkan makanan menurut harga atau puasa tiap-tiap secupak sehari. Dan mana yang tidak sampai secupak dikira sehari, seperti secupak juga. Kalau kira kita dah taksir ni, tengok tak sampai secupak, dikira secupak juga. Contohnya dapat suku ke apa, setengah, dikira secupak juga. Dan lagi, segala dam ini jika dipandang dari segi sengaja dan terlupa, terbahagi kepada 2 bahagian. Ini tuan, ni yang di ni, dia takhir, boleh pilih mana suka. Dan ta'dil, syarat suruh taksir dan berpaling kepada yang lain menurut harga. Ini yang masuk pada yang di ni, dam balasan pemburuan dengan balasan memotong kuku. Dan kata tuan guru kita, dan lagi segala dam ini, dan lagi segala dam ini. Yang tadi disebutlah, dam yang pertama, dam yang kedua, dam yang ketiga, keempat ni, jika dipandang dari segi sengaja dan terlupa, terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama dipanggil tarafuh, yang kedua itlaf. Tarafuh, yang kedua itlaf. Apa maksud tarafuh dan itlaf? Tarafuh itu maknanya, betul kan tuan? Maknanya, pakai huruf N dengan A itu tertinggal. Kalau dalam kitab saya lah,
Tarafuh itu maknanya, bukan maknya. Tarafuh itu maknanya bersenang-senang atau bersedap-sedap, seperti memakai pakaian yang bersarung, memakai bau-bauan, memakai minyak rambut, menutup kepala dan lain-lain. Maka syarat wajib dam padanya ialah dengan sengaja. Adapun kalau terlupa, tiada wajib dam. Dan jika sengaja dengan sebab ada uzur, wajib dam, tidak berdosa. Ulang sekali lagi. Tarafuh itu maknanya bersenang-senang atau bersedap-sedap. Seperti apa? Memakai pakaian yang bersarung, keseluar tentu. Memakai bau-bauan, minyak wangi, memakai minyak rambut, menutup kepala dan lain-lain. Maka syarat wajib dam, kena dam padanya kalau dia buat dengan sengaja. Kalau terlupa macam mana? Adapun kalau terlupa, tiada wajib. Kalau dia buat terlupa, alamak, aku terlupa lah. Adapun kalau terlupa, tiada wajib dam. Dan jika sengaja dengan sebab ada uzur, wajib dam tapi tidak berdosa. Ini dipanggil tarafuh. Yang seterusnya dipanggil itlaf. Itlaf itu maknanya membinasakan, seperti mencukur bulu, mengerat kuku, memotong pohon kayu dan lain-lain. Maka wajib dam mutlakan, sama ada sengaja ataupun terlupa. Dia cukur bulu dengan pelupa, tetap wajib dam, walaupun dibuat dalam keadaan terlupa. Ini tuan-tuan, ini dipanggil itlaf. Habis tuan-tuan, ini bahagian haji dan umrah. Alhamdulillah. Tu saya minta maaf sekali lagi lah, tak dapat nak terang secara daripada awal, secara detail. Sebab benda ni banyak ada yang lebih kepada praktikal tuan-tuan. Sebab saya pun tak pernah ke sana, umrah pun tak pernah, haji pun tak pernah. Setakat baca je lah. InsyaAllah lah, berdoa lah kalau ada rezeki sampai ke sana, barulah saya boleh terangkan secara terperinci. InsyaAllah. Yang seterusnya tuan, kita masuk tajuk yang baru, iaitu berkenaan udhiyah. Udhiyah ni, apa kata tuan guru kita? Udhiyah atau korban itu sunat muakkad. Dia bukan wajib. Sunat muakkad, sunat yang amat dituntut. Kalau kita ada rezeki lebih, maka lebih baik kita buat korban. Udhiyah atau korban itu sunat muakkad bagi orang haji atau orang yang tidak mengerjakan haji. Tidak wajib, asal sunat, dan boleh menjadi wajib bila tu? Tengok kata tuan guru kita, tiada wajib ia melainkan jika dinazarkan. Seperti katanya, kerana Allah wajib atas aku berkorban. Ini nazar. Dia dah janji dia menazar nak berkorban. Atau macam nazar, seperti katanya, ini binatang ini aku jadikan korban. Cakap macam ni pun dah kira nazar. Ini wajib, tak sunat muakkad lagi, dia dah jatuh kepada apa? Wajib dah, kena buat. Tetapi apa kata tuan guru kita? Tetapi tidak jadi wajib ketika menyembelih ia baca.
Tetapi tidak jadi wajib. Ketika menyembelih ia berkata bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Artinya, dengan nama Allah, wahai Tuhanku, ini ialah korban untukku, terimalah daripada aku. Ni orang yang nak sembelih ke, tak kira siapa, dia baca ayat ni, bismillah Allahumma hadhi udhiyati fataqabbal minni. Dengan nama Allah, wahai Tuhanku, ini ialah korban untukku, terimalah daripada aku. Ini dia tak kira nazar, tuan-tuan. Walaupun ia ada sebut perkataan ini adalah korban untukku, kerana sebutan itu dengan tujuan mengambil berkat, bukan niat memberitahu orang. Niat dia untuk ambil berkat saja, bukan nak beritahu untuk orang. Habis tuan-tuan. Sikit lagi tuan. Fokus. 8 azan 8.37. Waktu korban itu mulai dari naik matahari pagi hari Nahar 10 Zulhijjah. Ayat pertama. Tetapi yang afdal ni ditangguhkan sehingga matahari naik sekadar 7 kaki. Agak dalam kubur 9 pagi, 10 pagi lebih kurang. Lepas sembahyang ketubah. Yang afdalnya ditangguhkan sehingga matahari naik sekadar 7 kaki, dan berkekalan waktunya hingga jatuh matahari hari 13 Zulhijjah, hari tasyrik yang terakhir. Maksudnya lepas maghrib hari ke-13 Zulhijjah dah tak boleh korban lagi. Kalau kita buat juga tak nama korban dah. Jatuh sedekah biasa. Kalau kita nazar, tak jatuh nazar kita, kena buat sekali lagi, tunggu tahun depan. Kalau kita buat korban tu lepas maghrib masuk 14 Zulhijjah. Waktu dia 10, 11, 12, 13. Ada 4 hari. Sekarang SOP tahun ni satu hari berapa ekor? 20 10 kan. Tak boleh lebih 10 ekor dalam satu hari. Kalau banyak sangat kena buat ni lah, yang pandai lah. Ada 4 hari tu. Binatang yang sah dibuat korban itu iaitu unta, lembu, kerbau, biri-biri atau kambing. Ini sahaja. Kalau kita buat korban dengan ayam tak sah lah. Ini binatang yang boleh: unta, lembu, kerbau, biri-biri atau kambing. Kalau kita kat Malaysia ni kebanyakan lembu, kerbau, lembu, kambing. Unta boleh buat korban untuk 7 orang, 7 bahagian, sama macam lembu. Demikian juga lembu dan kerbau secara syekh. Lembu 7, kerbau pun 7. Dari itu boleh 1 ataupun 2 syekh untuk korban. Bakinya 5 syekh untuk dimakan atau untuk dijual dan sebagainya. Demikian juga lembu dan kerbau secara syekh. Dari itu boleh 1 ataupun 2 syekh
satu bahagian ataupun 2 bahagian untuk korban. Dan bakinya 5 syek. Macam lembu tu ada 7 bahagian, 2 giniat, 2 untuk korban, 5 tu untuk jual. Boleh, tak ada masalah. Demikian juga lembu dan kerbau sari syekh. Dari itu boleh 1 ataupun 2 syekh untuk korban, dan bakinya 5 syekh, 5 bahagian tu untuk dimakan atau untuk dijual dan sebagainya. Pada unta disyaratkan 5 tahun masuk ke 6. Kita nak pilih unta macam mana? Ada unta kecil, unta besar. Tengok ni. Pada unta disyaratkan berumur 5 tahun masuk ke 6. Dan pada lembu, kerbau dan kambing berumur 2 tahun masuk ke 3. Dan pada biri-biri berumur 1 tahun atau sudah bersalin 2 batang gigi hadapan. Sekalipun belum cukup umurnya setahun, padahal bersalinnya itu selepas umur 6 bulan ke atas. Dan lagi syaratnya binatang itu tiada cacat. Kita nak bagi orang makan, kenalah binatang tu dalam keadaan sempurna. Jangan cacat kaki dah, patah ke apa. Dan lagi syaratnya binatang itu tiada cacat, seperti tiada telinga atau ekornya telah terpotong, ataupun yang gila. Dia pilih lembu gila. Tak boleh. Kudong, sangat kurus. Tu korban ni pilih yang gemuk-gemuk sikit, yang buta dan sebagainya. Disyaratkan berniat korban ketika menyembelih, sama ada sembelih sendiri ataupun wakil, dan niat ketika memberi wakil. Ada sikit lagi tuan, tak sempat kita nak habiskan ni dekat azan ni. Insya nanti kita akan sambung. Haram makan korban, wajib bahkan hendaklah disedekahkan kesemuanya. Dan sunat makan sebahagian daripada korban sunat, manakala yang bakinya disedekahkan mentah-mentah kepada fakir miskin atau diberi kepada orang kaya sebagai hadiah. Wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Kami telah banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Jika Engkau tidak ampunkan dosa kami, ya Allah. Jika Engkau tidak rahmati kami, ya Allah, jadilah kami orang-orang yang rugi, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Dan seluruh umat Islam ini, ya Allah. Sama ada yang masih hidup telah meninggal dunia, ya Allah. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati kami, ya Allah. Tetapkan hati kami, ya Allah, dalam agama-Mu, ya Allah. Dalam mentaati perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Engkau selesaikan segala masalah kami, ya Allah. Kau tunjukkan kepada kami, ya Allah, jalan yang terbaik untuk selesaikan segala masalah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kau tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah. Hajat kami dunia akhirat, ya Allah. Dengan kemegahan kasih-Mu, ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat surah Al-Fatihah dimulai dengan sawab dan sudahi dengan sawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wadawim ala dzikril awanihi haqiqatan takun zahinan fantaba'uni taba'in yasrikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatu. Azan insyaAllah.